And without further ado, I dengan sukacitanya menjemput Tan Sri untuk menyampaikan ucap pertama. Beliau bertajuk Enhancing JKR Performance from the Audit Perspective. Silakan. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Bagi Datuk Pengerusi Majlis, yang bagi Datuk Seri Haji Muhammad Nur Yaakob, Ketua Pengarah JKR, sahabat saya Datuk Haji Syafiee Muhammad, Pengarah JKR Negeri Terengganu, kawan lama di KLIA, timbalan-timbalan Ketua Pengarah JKR serta para hadirin yang saya hormati sekalian. Tajuk presentation saya pada pagi ini ialah Enhancing JKR Performance and Audit Perspective dalam bahasa Inggeris. Maksudnya memperkasakan prestasi JKR dari perspektif audit. Saudara-saudari sekalian, saya kira hadirin sekalian semua bersetuju JKR sebagai salah satu agensi frontline dalam sistem penyampaian kerajaan kita sesungguhnya telah lama berjasa kepada rakyat dan negara. Tidak perlulah saya sinaraikan berapa banyak projek infrastruktur kerajaan yang telah dijayakan oleh JKR kerana memang terlalu banyak. Peranan penting JKR itu dapat disempurnakan sekian lama dengan semangat dan komitmen yang tinggi dan profesional. Prestasi pada saya adalah output dan outcome hasil kerja warga JKR. Ianya boleh dilihat dan boleh diukur oleh stakeholders. JKR ni dia banyak stakeholders ya. Termasuklah kerajaan sendiri, jabatan pelanggan, pengguna, masyarakat, media dan lain-lain. Mereka akan mempunyai persepsi mereka sendiri tentang tahap prestasi JKR dalam konteks semasa. Sama ada cemerlang, memuaskan atau sebaliknya. Biasanya, jabatan atau agensi kerajaan yang bagus buat kerja jarang-jarang mendapat pujian, tetapi akan mendapat kritikan dan cemuhan meluas apabila outcome yang negatif disebarluaskan oleh media atau dibangkitkan di parlimen. Pada umumnya, persepsi masyarakat terhadap JKR tentulah positif kerana JKR mempunyai track record yang lama dan luas. Brand JKR itu sememangnya popular. Saudara-saudari sekalian, enhancing atau memperkasakan bermaksud tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mengekalkan kecemerlangan sesebuah organisasi. Kita harus sedar bahawasanya kecemerlangan itu bukan sesuatu yang kekal. Misalnya, ada badan-badan korporat atau corporation yang dahulunya diakui atau diiktiraf sebagai cemerlang, kini tidak lagi begitu. Bahkan ada yang bankrupt
atau fokus. Kalau kita pernah baca buku In Search of Excellence, kebanyakan contoh-contoh excellent cooperation dalam buku itu sekarang tidak lagi wujud. Biasalah, setiap organisasi itu ada kekuatan dan kelemahan masing-masing. Jadinya kalau organisasi itu sedar akan kelemahan-kelemahannya dan berusaha untuk memperbaikinya secara konsisten, mudahlah kecemerlangan itu dipulih dan dikekalkan. Saudara-saudari sekalian, perspektif audit pula adalah pandangan dan rumusan yang dibuat oleh juru audit, sama ada juru audit dalam maupun juru audit luar seperti Jabatan Audit Negara, selepas memeriksa dan menganalisis segala fakta berkaitan perkara yang diaudit. Misalnya, sejak tahun-tahun 80-an lagi, Jabatan Audit Negara telah melaksanakan audit prestasi atau performance audit ke atas program-program, projek-projek dan aktiviti-aktiviti badan-badan berkanun, jabatan-jabatan kerajaan, agensi kerajaan, termasuklah projek-projek infrastruktur yang melibatkan agensi-agensi teknikal seperti JKR dan JPS. Pengauditan prestasi ini atau juga dikenali sebagai value for money audit bertujuan menilai sejauh mana sesuatu program atau projek itu telah dirancang, dilaksana dan dipantau berasaskan prinsip-prinsip ekonomi, efisiensi dan effectiveness atau 3P, 3E. Proses pengauditan ini memakan masa lebih kurang 4 bulan dan semasa pengauditan dijalankan sehinggalah draft laporan disediakan, pihak auditi diberi banyak masa untuk membuat ulasan dan penjelasan yang mana jika didapati munasabah turut dimasukkan dalam laporan akhir audit itu. Laporan yang dikeluarkan diharap dapat dijadikan panduan kepada ketua-ketua jabatan dan agensi yang berkenaan untuk mengambil tindakan-tindakan yang sewajarnya. Saudara-saudari sekalian, saya perlu jelaskan di sini bahawa bilangan program atau projek yang diaudit setiap tahun merupakan sebahagian kecil sahaja daripada beribu-ribu program dan projek kerajaan yang sedang dilaksanakan, sama ada oleh kerajaan persekutuan, kerajaan negeri ataupun kerajaan tempatan. Ini sudah memadai untuk memberi isyarat kepada ketua-ketua jabatan dan agensi bahawa jika ada kepincangan-kepincangan atau kelemahan yang berkaitan dengan sesuatu program atau projek itu, eloklah disemak dan diawasi program atau projek yang serupa di tempat lain, kerana besar kemungkinan kelemahan-kelemahan itu juga berlaku di situ. Kalau kita baca laporan penuh audit, kita akan dapati kelemahan-kelemahan yang didedahkan itu seolah-olah berulang kali berlaku dan seolah-olah sama saja bentuknya. Inilah yang menimbulkan, pada hemat saya, persepsi negatif di kalangan stakeholders. Dan kalau program atau projek itu diuruskan atau diseliarkan oleh JKR, maka sukarlah untuk mengelakkan persepsi negatif terhadap JKR, walaupun punca kelemahan-kelemahan tersebut mungkin dari pihak lain seperti kontraktor, konsultan atau lain-lain agensi. Biasanya
pada pandangan kami, bos-bos atau ketua jabatan termasuk JKR hanya tahu tentang kelemahan-kelemahan tersebut apabila dilaporkan oleh audit. Kalau mereka tahu lebih awal lagi, saya percaya mereka akan ambil tindakan segera bagi membetulkan keadaan. Saya fikir salah satu sebab kenapa kelemahan-kelemahan ini berlaku ialah semasa menjalankan kerja, mereka yang berkenaan berasa yakin yang projek mereka tidak akan diaudit. Sebaliknya, kalau mereka yakin projek itu akan diaudit, saya percaya mereka akan bekerja dengan lebih teliti dan waspada lagi. Saya ingin memaklumkan di sini bahawa sekarang ini Jabatan Audit Negara tidak lagi hanya melakukan auditan setelah sesuatu projek itu siap ataupun post audit, tetapi juga semasa sesuatu projek itu sedang dilaksanakan. Sebabnya kalau kita buat post audit saja, the damage already been done. Tetapi kalau kita buat semasa projek sedang dilaksanakan, kita boleh membantu mendengarkan isu-isu yang boleh diambil tindakan segera. Itu sekarang sebabnya kami terlibat dengan mengaudit projek MRT dan juga projek River of Life yang memakan berbilion ringgit perbelanjaan. Sekarang ini kita telah menetapkan semua projek kerajaan yang melebihi 1 bilion ringgit wajib diaudit. Tetapi ini tidak bermakna projek-projek kurang daripada 1 bilion ringgit tidak diaudit langsung. Ianya akan diaudit secara selektif. Langkah ini diambil bagi membantu negara kita memastikan projek-projek ini mencipta value for money semaksimum mungkin. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari sekalian, sebelum saya membincangkan cara-cara memperkasakan prestasi JKR, elok rasanya saya imbas secara umum apakah kepincangan-kepincangan atau kelemahan yang ditegur oleh audit berdasarkan laporan audit mengenai projek-projek kerajaan yang melibatkan JKR secara langsung ataupun tidak. Tidak perlulah saya sebut spesifik projek dengan menunjukkan slide-slide. Semuanya ini hadirin boleh rujuk kepada laporan audit kami. Biasanya kelemahan-kelemahan ini boleh dikategorikan dalam 3 peringkat, iaitu peringkat perancangan, peringkat pelaksanaan dan peringkat pemantauan. Di peringkat perancangan, biasanya audit mendapati ianya telah dilakukan dengan baik atau memuaskan. Tetapi ada juga masalah kurang teliti dalam perancangan menyebabkan masalah rumit di peringkat pelaksanaan atau yang boleh menjejaskan value for money. Salah satu isu perancangan ialah pada khidmat kami kesesuaian sesuatu tapak yang biasanya dicadangkan oleh pelanggan. Sebaik-baiknya JKR boleh menasihati pelanggan tentang implikasi terhadap kos dan tarikh projek siap sekiranya pelanggan mahu meneruskan projek ini di tempat itu, walaupun mengikut pengalaman atau kepakaran JKR itu bakal mengundang masalah
seperti kecuraman, berpaya, bersetinggan dan sebagainya. Audit mendapati faktor tapak yang kurang sesuai banyak mempengaruhi keupayaan menyiapkan projek mengikut jadual, dan sekiranya ia menyebabkan kelewatan yang serius, sudah tentu ia akan mengakibatkan kenaikan kos yang serius juga. Saya sedar dalam banyak keadaan memang tidak banyak pilihan dalam perkara tapak ini. Tapi kalau kos infra dan penyediaan tapak itu akan menaikkan kos projek secara signifikan, pada pendapat audit, wajarlah tapak yang lain diusulkan. Kita pun tahu kadang-kadang tapak ini diusulkan oleh tuan punya tapak. Ya. Saudara-saudara sekalian, reka bentuk yang kurang sesuai juga boleh menimbulkan pelbagai masalah dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan selepas projek siap. Bila bumbung runtuh atau siling runtuh, ada ke benda ni berlaku? Selepas projek siap, kadang-kadang ianya disebabkan reka bentuk yang tidak sesuai. Begitu juga ada reka bentuk yang tidak praktikal dan mesra pengguna. Semasa banyak projek kerajaan dibuat secara design and build dahulu, sekarang saya tak tahulah ada design and build lagi ke tidak, kesannya ialah kenaikan kos yang mendadak menyebabkan kos keseluruhan projek melambung. Sebagai contoh, misalnya pembinaan sekolah design and build ataupun designer schools, yang mana kos pembinaan dan penyelenggaraan jauh lebih tinggi berbanding yang dibuat secara konvensional, yang lebih utamakan functionality berbanding estetik. Saya tahu JKR satu masa dahulu pernah menyediakan model-model reka bentuk sekolah mengikut keadaan tapak dan bilangan murid, tetapi saya tidak tahu sejauh mana model-model ini telah digunakan on the ground. Pada masa sekarang, saya difahamkan banyak kerja-kerja reka bentuk dibuat oleh konsultan. So sometimes you are at the mercy of consultants. JKR yang mempunyai pengalaman yang begitu luas dalam bidang reka bentuk sewajarnya meneliti reka bentuk swasta ini atau mengadakan design audit bagi mengelakkan masalah kemudian hari yang boleh menjejaskan imej JKR juga. Pada pandangan audit, masalah-masalah reka bentuk pasti mengakibatkan kenaikan kos, lanjutan masa dan perubahan kerja semasa pembinaan. Saudara-saudara sekalian, satu lagi isu dalam perancangan projek ialah overscoping, disebabkan unjuran permintaan tidak realistik mengikut keadaan semasa. Misalnya, unjuran bilik darjah yang dibuat 5 tahun sebelum sekolah siap tidak sama dengan keadaan demografi semasa, mengakibatkan pembayaran dari segi bilangan bilik darjah yang kosong yang terpaksa dijadikan stor. Begitu juga saiz ward-ward di hospital di kawasan-kawasan tidak ramai penduduk atau ketiadaan doktor-doktor yang mencukupi. Bayangkan kos penyelenggaraan. Ini juga mendapat teguran daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tidak kurang pentingnya bab perancangan ini ialah pemilihan 2 kon dan 1 V. Apa dia 2 kon dan 1 V? 2 kon tu maknanya kontraktor dan konsultan.
dan V itu vendor. Ya. Kadang-kadang didapati JKR yang pilih, kadang-kadang pihak lain yang putuskan. Salah pilih akan membawa implikasi buruk kepada imej kerajaan dan JKR. Sebabnya 2 kon 1 V ini merupakan salah satu critical factor dalam menentukan kejayaan sesuatu projek, kerana banyak bergantung kepada kewibawaan dan keupayaan mereka. Pada saya, rekod lama tidak boleh menjamin keupayaan yang berterusan jika mereka mempunyai masalah dengan projek-projek lain mereka. Yang tidak ada track record pula berisiko tinggi yang projek akan dijual kepada pihak lain. Pendeknya, macam-macam risiko ada. How can agencies like JKR better manage the risk? Maybe at contractor selection stage, not much JKR can influence. But at implementation stage, there is certainly much you can do, I think. Saudara-saudara sekalian, di peringkat pelaksanaan pula, banyak juga kelemahan-kelemahan yang dikenal pasti oleh audit. Yang buat audit pun orang JKR juga, ya, yang membantu Jabatan Audit Negara. Pada saya, impak keseluruhan daripada kelemahan-kelemahan yang berulang-ulang ialah persepsi bahawasanya adalah sesuatu yang biasa bagi projek-projek kerajaan, lewat disiapkan berbanding jadual, kos meningkat dan mutu kerja yang rendah dan tidak mengikut spesifikasi. Isu sebenar di sini ialah jika kelemahan-kelemahan ini begitu serius, ia akan merugikan kerajaan dari segi kenaikan kos dan tentunya menjejaskan imej kerajaan. Imej JKR juga terjejas jika ia menjadi SO projek. Saya akui dalam perkara ini ada perkara-perkara yang tidak boleh dielakkan. Tetapi jika faktor-faktor yang boleh dielakkan berlaku, seperti kecuaian, kurang teliti dalam memastikan pematuhan kepada peraturan-peraturan dan prosedur kerajaan, atau pematuhan kepada terma-terma dan persegi kontrak, maka dari segi accountability-nya, SO harus dipertanggungjawabkan. Kelemahan-kelemahan yang serius itu pasti menjadi indikator kepada tahap kecemerlangan organisasi. Cabaran di sini ialah mentransformasikan the culture of mediocrity kepada the culture of excellence. Membetulkan kelemahan-kelemahan yang biasa dan membiasakan amalan-amalan yang telah diperbetulkan. Ini merupakan pada saya satu tuntutan kepada semua warga kerja, penjawat awam, bagi memastikan tahap profesionalisme yang tinggi. Apakah bentuk kelemahan-kelemahan yang serius? Ambil kelewatan projek sebagai contoh. Misalnya, pada saya kelewatan 3 atau 4 bulan boleh diterima. Tetapi kalau berbulan-bulan atau bertahun-tahun tak siap, bagaimana? Ada juga berlaku kes di mana tempoh LAD jauh melewati tempoh asal projek siap. Kalau sekolah tak siap-siap, bayangkan inconvenience yang terpaksa dihadapi oleh guru-guru, ibu bapa dan murid yang mungkin terpaksa
menumpang sekolah lain dalam keadaan yang kurang selesa dengan lebih lama lagi. Atau bangunan pejabat kerajaan yang tak siap-siap terpaksa melanjutkan tempoh sewaan menyebabkan kos tambahan kepada kerajaan. Pernah ada kes di mana bangunan sudah siap tetapi belum boleh masuk lagi sebab pembekalan perabot memerlukan 7 bulan lagi untuk dihantar kerana perolehannya lewat diputuskan. Kenalah sambung sewaan bagi pejabat yang terlibat. Selalunya kelewatan berkait dengan EOT 2 atau 3 EOT perkara biasa. Tetapi kalau sampai 7 kali, macam mana? Takkanlah semuanya disebabkan faktor-faktor yang tidak dapat dielakkan. Saya percaya JKR ada maklumat tentang rekod. Saya ingin nak tahu so far dalam rekod kita berapa banyak EOT yang pernah kita bagi. Kalau kita lihat kelemahan-kelemahan yang dinyatakan dalam laporan audit yang biasanya mengakibatkan projek-projek sangat lewat disiapkan atau kos projek meningkat dengan signifikan dan projek menghadapi defek yang banyak dan serius, antaranya disebabkan faktor-faktor berikut. Pertama, penyeliaan tapak atau poor site supervision, dan satu lagi ialah pentadbiran kontrak yang lemah. Kita tahu poor site supervision gara-gara terlalu percaya pada konsultan biasanya menyebabkan kualiti kerja yang tidak memuaskan, ketidakpatuhan kepada spesifik kontrak dan berlaku kelewatan dalam pembinaan. Manakala kelemahan dalam pentadbiran kontrak adalah seperti kontrak lewat ditandatangani, baki bayaran balik, wang pendahuluan tidak dapat dituntut, tempoh liputan sah laku dan nilai bon pelaksanaan atau wang jaminan tidak tepat, polisi insurans tidak diuruskan dengan teratur, kelewatan meluluskan lanjutan masa, ganti rugi tertentu tidak ditetapkan, LED tidak dikenakan, perubahan kerja dilakukan sebelum mendapat kelulusan, dan perakuan kerja tidak siap tidak dikeluarkan walaupun kontrak telah tamat. Kita lihat kelemahan-kelemahan ini berpunca daripada human errors. Human errors yang melanggar peraturan-peraturan kerajaan dan peraturan-peraturan jabatan sendiri. Ia melambangkan kecerobohan dalam menjaga kepentingan kerajaan secara sedar atau tidak yang membawa kepada persepsi negatif terhadap jabatan. Begitu juga kalau kita lihat kelemahan dalam pemantauan projek. Kita tahu pemantauan yang rapi dan berterusan adalah penting bagi memastikan pelaksanaan sesuatu projek. Itu akan berjalan dengan lancar dan siap dengan memuaskan. Pemantauan bukan sahaja di peringkat pelaksanaan projek, tetapi juga dalam tempoh tanggungan kecacatan. Kurangnya pemantauan di peringkat tempoh tanggungan kecacatan biasanya menyebabkan kecacatan lewat diperbaiki, kecacatan dibiarkan tanpa apa-apa tindakan, kecacatan yang sama berulang dan kecacatan tidak dibaiki walaupun tempoh tanggungan kecacatan telah tamat. Adalah malang kalau kerajaan terpaksa menanggung kos membaiki kecacatan sebaik saja tempoh tanggungan kecacatan tamat. Saudara-saudari sekalian, human errors yang saya sebutkan tadi kalau terus berlaku akan menimbulkan pelbagai persepsi di kalangan stakeholders tentang kolektif integriti jabatan, tentang kompetensi, tentang tahap profesionalisme jabatan.
Stakeholders jabatan akan mempersoalkan kenapakah sebuah jabatan profesional yang telah lama wujud dan berpengalaman seperti JKR masih menghadapi masalah-masalah pengurusan projek, dan kenapakah they could not do it right first time secara konsisten. Adakah jabatan menghadapi masalah dari segi petugas-petugas yang kurang pengetahuan dan kemahiran, atau adakah mereka mempunyai masalah sikap? Dari perspektif audit, dalam memperkasakan prestasi JKR, wajarlah kelemahan-kelemahan tadi yang boleh dianggap cabaran-cabaran dalaman ditangani dengan lebih berkesan lagi. Dalam pada itu, kita juga sedar JKR berhadapan dengan cabaran-cabaran luaran yang juga mempunyai impak terhadap prestasi keseluruhan JKR dalam pelaksanaan dan pemantauan projek, seperti masalah koordinasi dan komunikasi dengan jabatan dan agensi kerajaan lain. Tidak kurang penting pula ialah kerana kontraktor, konsultan dan vendor yang kadang-kadang diwakili oleh bekas-bekas warga JKR yang telah berhijrah ke sektor swasta. Masalahnya, saya lihat golongan-golongan ini biasanya gagal menjalankan tanggungjawab masing-masing. I'm referring to the contractors and the consultants. Seperti lain-lain organisasi juga, dalam hendak memperkasakan prestasinya, warga JKR haruslah melihat 4 aspek utama yang mempengaruhinya atau disimpulkan sebagai ASKI, iaitu sikap atau attitude, kemahiran dan pengetahuan, skills and knowledge, dan tidak kurang pentingnya integriti. Seperti yang kita semua ketahui, bagi memastikan perkhidmatan awam terus cemerlang, kerajaan mahu semua penjawat awam bekerja dengan cepat, tepat dan berintegriti. Dalam konteks ini, bagi JKR to move forward, aspek-aspek tersebut perlulah diberi penekanan, terutamanya di kalangan pegawai-pegawai baru di lapangan. Attitude mereka terhadap kerja harus positif, dengan memastikan mereka sentiasa teliti dan memberi perhatian kepada detail, supaya mereka tidak dianggap bekerja sambil lewat. Azam untuk doing things right first time haruslah diperkuatkan setiap masa. Begitu juga dalam aspek skills and knowledge, sentiasalah berusaha dipertingkatkan. Knowledge itu luas, ya. Belajar dari pengalaman masa lepas atau dari pengalaman pihak lain boleh juga membantu dalam kerja kita. Bacalah laporan-laporan audit, sama ada laporan Jabatan Audit Negara maupun audit dalam. Saya percaya banyak yang boleh dijadikan iktibar. Satu lagi dalam aspek lesson learn ini ialah value management, yang sekarang ini menjadi standard prosedur bagi merancang projek-projek kerajaan. Pada saya, value management ini amatlah penting bagi memaksimumkan value for money, kerana aspek-aspek penting seperti tapak, skop projek, reka bentuk, penyelenggaraan dibagi dan lain-lain bagi mengurangkan kos dan mengurangkan risiko projek bermasalah. Saya percaya pengurusan nilai ini boleh dimanfaatkan kepada seluruh warga kerja JKR dalam melaksanakan projek. Bagi aspek integriti pula, saya kira kita semua tahu bahawa bidang construction, sama ada dalam sektor awam maupun sektor swasta, sentiasa berisiko tinggi berlakunya rasuah dan salah guna kuasa.
ruang dan peluang gejala negatif ini sentiasa terbuka. Kalau kelemahan-kelemahan atau kesilapan yang saya sebut tadi adalah disebabkan oleh faktor skills and knowledge, ianya boleh diatasi menerusi latihan dan coaching oleh pegawai senior. Tetapi kalau disebabkan oleh personal grade yang rela berkompromi sikap profesionalnya, ini tentulah menduka citakan dan wajar dibantras habis-habisan. Saudara-saudari sekalian, itulah saja pandangan daripada audit. Mudah-mudahan ia akan menjadi iktibar kepada saudara-saudari sekalian. Sekian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.